Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan daripada novel seram terkenal tahun 80-an, iaitu Bercakap dengan Jin Jilid 2, arahan daripada Tamajalis. Anggaplah cerita-cerita dalam ini sekadar hiburan semata-mata, dan jika ada kesamaan, jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Sekian, terimalah kisah berikut. Siri 32, Bomoh Hujan Kena Uji, Bahagian 2. Saya rasa eloklah sekarang kita pergi ke rumah saya, ulang ketua kampung dengan senyum. Osman merenung ke muka saya. Datuk menggigit ibu jari sambil merenung kosong ke depan. Begini saja Tok Ketua, biarlah Osman dan Tok Ketua pergi dulu. Nada suara Datuk lembut sambil bangun. Kenapa begitu? Saya ada hal sedikit. Apa halnya? Saya nak bersenam, kemudian nak mandi air embun, itu saja. Lepas semua kerja itu saya buat, saya pergilah. Masa saya sudah sampai ke rumah awak, hari pun sudah cerah dan kopi sudah tersedia. Tak apalah, balas ketua kampung. Datuk dan ketua kampung ketawa besar. Ketua kampung dan Osman meninggalkan saya dan Datuk di pondok. Saya diminta oleh Datuk supaya bersenam gerak kucing dan harimau bangun tidur. Tujuan senaman cara lama itu dilakukan untuk menghindarkan dari mengalami sakit pinggang dan lenguh-lenguh sendi. Satu senaman baru yang diajar oleh Datuk kepada saya, iaitu senaman ular saling kulit. Senaman jenis ini lebih banyak memberatkan perkara menarik dan melepaskan nafas, serta penggerakan sendi-sendi urut. Tujuan utama senaman ini ialah memelihara kulit badan dan muka. Kulit badan tidak mudah kendur dan muka kelihatan muda dan tidak makan tua. Senaman jenis ini hanya dilakukan seminggu sekali. Orang yang melakukan senaman ini ditegah memakan makanan yang banyak mengandungi zat asam selama 3 hari, tetapi digalakkan memakan daun hijau yang boleh dibuat ulam seperti daun pegaga, daun ulam raja, daun saderi dan daun kesum, serta pucuk manggis muda. Selesai melakukan semua jenis senaman itu, saya dan Datuk terus merayau ke seluruh kawasan kecil Pawira Pondok Osman untuk mandi embun. Akhirnya, Datuk dan saya pergi ke bekas rumah papan atap rumbia. Ada sesuatu yang mahu Datuk cari di situ. Waktu saya dan Datuk tiba ke situ, saya dapati bara api sudah banyak yang padam. Kayu-kayu alang rumah semuanya sudah rentung menjadi arang. Mari kita cari buluh yang jatuh bertabur malam tadi. Saya terkejut dengan ungkapan dari Datuk itu. Bulu tengkuk saya terus meremang. Dada terasa berdebar. Mari! Datuk terus menarik tangan saya. Memang saya tak ada pilihan lain untuk bantah. Lama juga kami berlega-lega di kawasan yang kami jangkakan tempat bilah-bilah buluh tu jatuh. Apa yang kami temui di situ ialah bilah-bilah buluh yang sudah rentung. Datuk menguis-nguisnya dengan hujung kaki. Memang buluh sumpahnya, keluh Datuk sambil menggigit bibir. Saya tak faham cakap Tok ni. Hanya dengan buluh saja yang boleh menghilangkan kuasa ilmu orang yang menuntut. Aku harap malapetaka yang menimpa orang-orang di sini akan tamat, tambah Datuk lagi. Lalu mengajak saya ke rumah ketua kampung. Sarapan pagi di rumah ketua kampung memang enak. Kami dihidangkan dengan kopi panas dan pulut berlaukkan ikan gelama goreng. Anehnya, Datuk tidak menjamah pulut itu. Dia hanya minum kopi panas saja. Ketua kampung tidak puas hati dengan sikap Datuk. Kenapa tak makan pulut? Tanya ketua kampung. Minta maaf Tok Ketua, saya memang tak makan pulut ni. Kami tak tahu apa sebabnya. Ada pantang larang ya? Saya ni mengidap sakit angin. Orang sakit angin memang tak elok makan pulut, kerana pulut ni cukup bisa bagi orang mengidap sakit tu. Kalau sudah sembuh pun, sakit akan datang semula jika makan pulut. Ketua kampung puas hati dengan penerangan Datuk itu. Ketua kampung merasa bersalah kalau Datuk tidak makan di rumahnya. Kerana itu, dia menyuruh anaknya membeli kuih di kedai. Jangan, ini sudah cukup untuk saya, bagitahu Datuk pada ketua kampung. Saya tak puas hati kalau awak tak makan di rumah saya. Begini saja, tengah hari ni makan di sini. Ketua kampung membuat tawaran lagi. Tawarannya itu diterima oleh Datuk dengan senang hati.
Sementara menanti tengah hari, Datuk kembali ke pondok Osman. Ketua kampung ikut sama. Sampai saja di pondok, Osman ambil sebuah baldi kosong dan ambil air perigi. Air itu Datuk campurkan dengan 7 jenis daun dan 7 jenis bunga. Kemudian Datuk memerintahkan Osman memakai kain basahan dan duduk di bawah tangga. "Buat apa ni?" bisik saya ke telinga Datuk. "Nak buang sial dan badi ilmu salah yang hinggap kepadanya," balas Datuk. Bila Osman duduk di bawah tangga, Datuk terus menjurus air ke tubuh Osman dalam 3 peringkat. Selepas itu, Datuk tepuk bumi 7 kali dan dada Osman 7 kali. Bila sudah selesai, barulah Osman disuruh oleh Datuk memakai pakaian semula. "Aku harap kau akan selamat terus dari syaitan peliharaan ayah kau yang sudah hancur. Kau boleh hidup aman di atas tanah miliknya," jelas Datuk kepada Osman. Ketua kampung hanya melihat sahaja apa yang dilakukan oleh Datuk itu dengan tenang. Memanglah, syaitan tak pernah sunyi dari mempengaruhi umat manusia. Datuk tersenyum mendengar cakap ketua kampung itu. "Itu memang kerjanya. Dalam surah An-Nisa telah menjelaskan kerja-kerja syaitan yang berbunyi. Dan kehendak syaitan itu ialah untuk menyesatkan kamu satu kesesatan yang jauh," ujar Datuk lagi. Ketua kampung angguk kepala. Perbualan Datuk dan ketua kampung cukup rancak sekali. Banyak benar kisah yang Datuk dengar dari ketua kampung. Malah, Datuk sendiri tidak merasa segan dan silu mencari pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Perbualan mereka terganggu bila anak gadis Tok Ketua yang dikiranya mengganggu perbualan antaranya dengan Datuk. "Apa halnya?" tanya ketua kampung. Osman segera bangun dan merenung tajam ke arah wajah anak gadis ketua kampung yang berambut panjang berkulit putih. Mukanya bujur sirih, tinggi lampai dan berjenjang. Saya memang tertarik dengan wajah gadis kesa itu. Tapi bila saya lihat wajah Osman, rasa tertarik yang mula berputik di hati segera saya padamkan. "Ada orang datang, ayah," cakap anak gadis ketua kampung. "Siapa?" "Pak Madan bomoh hujan." Kejap lagi aku balik," kata ketua kampung kepada anak gadisnya. Anak gadis ketua kampung meninggalkan kawasan pondok Osman. Kerana waktu makan tengah hari sudah hampir, ketua kampung mengajak kami pergi bersamanya sekali. "Eloklah tu. Saya ingin juga berkenalan dengan bomoh hujan tu. Kalau dia baik hati, dapat saya menuntut ilmu darinya." Datuk segera bangun. "Dia tu bukan orang lain dengan saya. Kami satu pupu," tingkah ketua kampung dengan tenang. Ada rasa megah dalam dirinya kerana Datuk mahu menuntut sesuatu daripada sepupunya. Selepas makan tengah hari, Datuk dapat bercakap dengan panjang dengan Pak Madan yang sudah berusia hampir 50 tahun. Orangnya tegap, memelihara misai, janggut dan jambang. Dia tinggal di kampung kota yang terletak lebih kurang 2 batu dari pekan kecil Beruas dalam daerah Manjung. Menurut Pak Madan, dia kenal baik dengan bomoh patah yang tinggal sekampung dengannya, iaitu Bedul Hashim. Datuk minta Pak Madan menyampaikan salamnya kepada Bedul Hashim bila dia pulang ke kampungnya kelak. "Dengan izin Allah akan saya sampaikan," katanya. "Saya dah lama tak jumpa dia. Dia masih sihat lagi," balas Pak Madan. Menurut Pak Madan, dia dan perjalanan ke Sungai Tinggi, sebuah kampung yang terletak dari daerah Matang, lebih kurang 20 batu dari berjalan dari Bandar Taiping. Dia diundang oleh anak saudaranya kerana anak saudaranya mahu menikahkan anak perempuannya dengan orang dari Gunung Semanggul. "Tujuan mengundang kita tu ada tujuan tertentu," keluh Pak Madan sambil merenung muka ketua kampung. "Apa tujuannya?" tanya Osman. "Tenaga aku ni diperlukan anak buah bila mau menghalau hujan." Pak Madan melahirkan rasa hampanya disambut oleh ketua kampung dengan ketawa memanjang. Bila Pak Madan mengajak Datuk pergi ke Sungai Tinggi, Datuk menolak dengan alasan dia tidak dijemput ke majlis nikah kahwin.
Tetapi bila Pak Madan dan ketua kampung menyatakan bahawa mereka telah diberi kuasa untuk menjemput orang lain ke majlis orang nikah kahwin tu, Datuk menerimanya dengan senang hati. Saya mengerti tujuan Datuk tu menerima undangan bukanlah mau makan nasi minyak, tetapi dia mau belajar sedikit tentang ilmu menahan hujan dari Pak Madan. Esoknya saya, Pak Madan dan Datuk terus pergi ke Sungai Tinggi. Kami bertolak dengan bas dari Segari pada sebelah pagi dan sebelah petangnya. Ketua kampung dan keluarganya bertolak lebih lewat dari kami. Kedatangannya kami disambut dengan ramah oleh anak saudara Pak Madan. Kami sempat menyaksikan acara akad nikah yang diadakan pada sebelah pagi. Lebih kurang di antara pukul 10 hingga 11, acara naik pelamin diadakan kira-kira pukul 4 petang setelah tetamu yang dijemput selesai makan. Pak Madan merasa senang kerana tidak ada tanda-tanda hari akan hujan. Berapa orang anak muda di situ melancarkan kutipan memungut wang secara kilat bagi mengundang pancaragam dari Bandar Taiping pada sebelah malamnya. Kutipan itu ternyata tidak cukup dan nasib baiklah pihak tuan rumah sanggup menambahkan bahagian yang tidak cukup itu. Majlis perkahwinan itu bertambah rancak dengan kehadiran pancaragam dari Taiping yang membawakan lagu-lagu rancak dan irama Melayu asli yang disampaikan oleh penyanyi dari pancaragam tersebut. Antara penyanyinya ialah Kamal Harun, Aida Suhana dan Zainal Udah. Walaupun begitu rancak pancaragam dari Taiping mempersembahkan permainannya, saya lihat Pak Madan tetap gelisah. Begitu juga dengan Datuk. Bagi menghilangkan rasa resah itu, Pak Madan terpaksa menghisap rokok tembak berbelas-belas batang. Pak Madan menarik tangan Datuk untuk pergi ke satu sudut. Aku rasa ada yang tak kena malam ni, Pak Madan menyatakannya pada Datuk. Dicitut termenung panjang mendengar cakap Pak Madan itu. Dia meraba pangkal kening kanan 7 kali, meraba telinga kiri 5 kali. Besar bimbang, kalau ada yang perlu saya tolong, tetap saya tolong, kata Datuk. Walaupun begitu, wajahnya saya lihat agak sungkur sedikit. Malam ni ada majlis bersanding, Datuk menyoal Pak Madan. Ada, sekejap lagi pengantin lelaki datang. Kalau begitu, eloklah kita beringat-ingat. Mana tahu kalau hal buruk terjadi. Saya faham tu. Pak Madan dan Datuk duduk kembali ke tempat asal. Bila orang ramai mula datang mahu melihat pengantin naik pelamin, tiba-tiba sahaja hujan turun mencurah-curah bersama berdeputuman petir dan guruh. Muka Pak Madan menjadi pucat. Lalu dia membisikkan kepada Datuk bahawa hujan yang turun malam tu bukan sebarang hujan. Pak Madan yakin hujan itu dibuat oleh manusia dengan kuasa ilmu halus yang tujuannya tak baik. Hujan jenis ini amat bahaya buat manusia. Sebabnya di dalam air hujan itu terkandung berbagai-bagai kotoran buatan manusia. Begitulah Pak Madan memberitahu Datuk. Kau tunggu di sini, Madan, kata Datuk. Sebaik saja ungkapan itu berakhir, saya dapati Datuk gaib dari perhatian saya. Pak Madan terpinga-pinga. Lebih kurang 5 minit, Datuk menghilangkan diri. Dia muncul kembali di hadapan saya dan Pak Madan. Aku setuju dengan kau, Madan. Kita hadapi semuanya ini. Tekanan Datuk suara mula meninggi. Lalu Datuk minta Pak Madan mencari baldi plastik untuk menadah air hujan yang turun dari curung atap. Bila air sudah penuh satu baldi, Datuk merendamkan tangan kirinya ke dalam baldi itu. Pak Madan dan saya jadi terkejut bila melihat tangan Datuk hitam dan air dalam baldi bergolak. Muka Datuk merah padam, mulutnya membaca sesuatu. Tiba-tiba, baldi plastik itu pecah. Aku rasa kau saja selesaikan semua urusan ni. Kau sudah tahu hujan tu buatan manusia jahat. Datuk memberikan amanat kepada Pak Madan. Dengan senang hati, Pak Madan menerimanya dan meminta saya membantunya. Bantulah dia, Tamar. Aku ada. Bukan apa-apa, kau hanya melihat saja. Datuk memberikan keizinan pada saya. Dia juga memberikan saya berapa butir batu gunung yang putih untuk ditaruh ke dalam kocik baju. Madan, dalam dugaan aku, orang ini mengirimkan guna-guna melalui hujan buatannya pada pengantin perempuan, pesan Datuk pada Pak Madan. Saya lihat
Pak Madan anggukkan kepala lalu meminta baldi plastik yang baru dari tuan rumah. Dia menadah air hujan hingga penuh satu baldi. Kemudian Pak Madan mengajak saya masuk ke rumah dan terus ke bilik pengantin. "Usah bimbang, aku ni pangkat datuk pada kau." Pak Madan memberitahu pada pengantin perempuan yang duduk berselimput di hadapan katil. Kemudian Pak Madan meminta pada pengiring pengantin supaya membawa pengantin itu ke bilik lain. Permintaan Pak Madan dituruti. Tinggallah saya dan Pak Madan dalam bilik itu. Pak Madan terus membasuh seluruh mukanya dengan air hujan di dalam baldi. Dia kemudian memusatkan seluruh panca indera dan membaca mentera yang dipelajari dari gurunya. Saya lihat mulut Pak Madan bergerak sebanyak 29 kali. Bila mulutnya bergerak untuk kali yang ke-30, saya terdengar bisik-bisik halus dari jauh tidak menentu. Tapi akhir saya dengar Halimah yang disebut-sebut. "Apa yang kau dengar?" Pak Madan menyoal saya. "Orang memanggil nama Halimah," kata saya. "Halimah tu nama perempuan pengantin tadi. Kita masih ada masa untuk usaha. Kau tunggu kat sini." Pak Madan terus keluar. Saya mula terasa hayal tidak menentu. Bermacam-macam bunyi yang saya dengar. Rasa hayal itu segera hilang bila Pak Madan menepuk bahu kiri saya. Bila saya menoleh ke belakang, pengantin perempuan sudah ada dalam bilik. Pak Madan menyuruh pengantin perempuan duduk di tepi katil. Dia juga bagi tahu tuan rumah supaya orang ramai dan pengantin semua acara dipaksa ditangguhkan dengan alasan Halimah sakit. Pak Madan menyuruh Halimah memegang besi kuning yang diberikan oleh Pak Madan kepadanya. "Kau pegang besi kuning itu kuat-kuat. Jangan kau lepaskan walau apa pun terjadi. Kau jangan menjerit." Itulah pesan Pak Madan pada Halimah. Saya lihat Halimah anggukkan kepala. Kemudian saya dan Pak Madan keluar dari bilik pengantin. Pak Madan membibit baldi. Hujan dan petir terus menjadi-jadi. "Ke mana Pak Madan?" "Ke belakang rumah," kata Pak Madan kepada saya. Saya dan Pak Madan memijak anak tangga dengan teliti. Bila sampai di hadapan Datuk, Pak Madan tersenyum. "Buatlah apa yang patut. Aku menanti di sini kerana perbuatan jahat dibuat melalui air hujan. Eloklah kau saja yang selesaikan. Kau lebih arif dari aku." Cukup tenang Datuk bercakap dengan Pak Madannya, dan Pak Madan menerimanya dengan hati, dengan rasa yang tenang.